Soalan 3 kertas 2 Negeri Selangor 2021. Okey, rajah 2 menunjukkan sebuah trapezium PQRS dan T ialah satu titik terletak pada garis lurus PS. Okey. Jadi sekarang diberi bahawa PQ sama dengan 8X. Okey, vektor PQ. Jadi P ke Q, cikgu buat anak panah. P ke Q sama dengan 8X. Okey. Jadi apa lagi? P ke S adalah 24Y. P ke S adalah 24Y. Okey, dan PT, cikgu keluarkan maklumat. Vektor PT sama dengan 2/3 PS. Oh, PS kita dah dapat lah. Cikgu gantikan. PS tadi kan 24Y. Jadi cikgu buatlah 2/3 darab 24Y. Dekat sini kita akan dapat apa? Jadi kita akan dapat mana tadi? PT. Okey, 2/3 daripada PS bererti PS kita 24Y. Okey, kita boleh potong-potong lah. Sini 1, sini 8. Jadi kita tahulah 16Y. Jadi kita dapat PT 16Y. Okey, jadi kita dapatlah TS 8Y. Okey, kita dah berjaya kat situ. Okey, seterusnya murid-murid. Okey, ada lagi maklumat dia di mana QR sama dengan 3/4 PS. Okey, QR, mana QR? Oh, QR 3/4 PS. Sama balik, kita ulang balik. PS kita dah ada dah. Okey, PS kita dah ada 24Y tadi. Okey, 24Y tadi maksudnya kita potong balik. Sini 1, sini 6. Jadi kita tahulah QR adalah 6 darab 3, 18Y. Okey, QR. Q ke R 18Y. Jadi kita dah tahu trapezium, bererti QR dan PS memang selarilah paralel. Okey, seterusnya murid-murid. Okey, apa maklumat yang diberi, cikgu dah berjaya ungkaikan dan cikgu masukkan di dalam gambar rajah. Jadi bila gambar rajah kita berjaya ungkaikan, ia lebih mudah untuk membantu kita mencari jawapan yang seterusnya. Okey, untuk soalan A. Okey, soalan A suruh kita cari vektor PR. Okey, mana vektor PR cikgu ni? Okey, vektor PR kalau kita lihat dia punya ni P ke R. Okey, cikgu buat garisan PR. Ni you tak nampak Okey, P ke R. Okey, pergerakannya adalah PQ QR. Jadi kita tulislah PR ni sebenarnya vektor PQ tambah vektor QR. Gitu. Okey, vektor PQ memang kita dah ada mengikut anak panah 8X. Vektor QR pun mengikut anak panah iaitu 18Y. Jadi kita berjaya mendapat jawapan yang pertama. Okey, good. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Okey, soalan B pula. Apa yang dia minta? Okey, di mana soalan B, titik U ni terletak di dalam trapezium PQRS. Ya, memang kita nampak di situ. Okey, sekejap dia. Okey, kita ulang balik. Titik U ni terletak di dalam trapezium PQRS dengan keadaan TU sama dengan K tolak 1 PQ. Okey, bererti kalau TU sama dengan, bererti kalau dah ada begini, kalau bentuk begini, sebenarnya dia adalah collinear ataupun segaris, duduk di atas garis yang sama. Dan K ialah pemalar. Ungkapkan PU dalam sebutan K, X dan Y. Okey, mana PU kita? Okey, PU kat situ. Macam mana kita nak cari PU ni? Okey. PU adalah, kita boleh letak PTTU. Kamu tengok saya buat garisan ni. PU sama dengan P ke T, T ke U. P ke T, T ke U. Kenapa cikgu? Cikgu letak TU. Sebab dia dah bagi maklumat kat sini. Ada huruf TU. Jadi kita boleh guna huruf TU tu. Okey. Jadi, untuk B1. Vektor PU sama dengan PT tambah TU. Sebab apa cikgu pilih TU? Sebab dah ada maklumat TU kat sini. Mesti kita boleh guna. Okey, lepas itu PT. PT adalah 16Y tambah TU adalah, cikgu masukkan K tolak 1 vektor PQ. Macam tu vektor PQ. Mana lagi vektor PQ?
Okey, so sekarang vektor PQ memang dah ada 8x. Okey, jadi cikgu gantikan 16y tambah K tolak 1 vektor PQ tu dah ada 8x. Okey, jadi kita kena kembangkan dulu. Okey, 16y sebab dia ada sebutan x kan. Jadi cikgu hanya masukkan 8 sahaja kat dalam. 8k tolak 8. X. Jadi kita tahulah ada sebutan X dan sebutan Y. Lebih cantik kalau kita susun X dulu di hadapan, kemudian sebutan Y. Yes, kita berjaya ungkapkan PU dalam sebutan K, X dan Y. Okey, seterusnya soalan terakhir. Okey, sekiranya titik-titik PUR adalah segaris, cari nilai K. Okey, kalau segaris cari nilai K. Okey, macam mana tu? Okey. Jadi sekarang kejap PU. Okey, kita cari nilai K. Zaz. Okey. Okey, murid-murid. Okey, disebabkan ia segaris. Okey, disebabkan dia segaris, kejap cikgu tunjuk dekat sini. Disebabkan dia segaris. Okey. Ni hitam. Okey, untuk B2. Okey, disebabkan dia segaris, kita boleh buat macam ni. Kita boleh buat macam ni. Okey, dia antara PU dan R kan? PU dan R. Okey, disebabkan ia segaris, kita boleh buat macam ni. Okey, vektor PU ni sama dengan lambda PR. Okey, maksud yang kecil ni kita nak tahu vektor PU ni berapa kali ganda PR. Itu sebenarnya. Okey, disebabkan ada pemalar. Okey, bila ada pemalar akan menunjukkan ia adalah kolinial. Jadi, macam mana kita nak buat? Okey, PU memang kita dah ada PU. PU memang kita dah ada PU. Cikgu tulis dulu sini PU. Kita compare lah ni. 8K tolak 8X tambah 16Y sama dengan cikgu nak masukkan vektor PR pula. Vektor PR kita dah dapat kat sini tadi ya. Okey, vektor PR adalah 8X tambah 18Y. Okey, so sekarang kamu jangan gerakkan, alamak tertinggal pula cikgunya lambda. Kejap. Okey, kejap. Lambda 8X tambah 18Y. Begitu. Jadi kat sini kita expand dulu, kembangkan. 8 pi X tambah 18 pi pula lambda Y. Okey, jadi murid-murid, ini sekarang kita nak compare kiri dan kanan. Kamu jangan pula pergi gerakkan kiri dan kanan. Okey, cikgu nak compare kan. Kamu tengok cikgu garis dengan warna hijau. Ini adalah sebutan X, ini adalah sebutan X. Jadi cikgu keluarkan dulu sebutan X ataupun term X lah. Okey, di mana 8K tolak 8 sama dengan 8 lambda. Okey, cikgu keluarkan pula sebutan Y. Term Y. Okey, term Y cikgu garis yang ini. Ini term Y. Ini term Y. Okey, jadi kita boleh keluarkan di mana 16 sama dengan 18 lambda. Jadi kat sini kita nak cari nilai K kan? Okey. Jadi seterusnya kita nak cari lambda dulu. Kalau tak ada lambda, tak dapat lambda, tak tahu nilai K. Jadi, okey, 16 per 18 sama dengan lambda. Ini bererti lambda adalah sama dengan 8 per 9. Jadi 8 per 9 lambda ni kita masukkan dalam sini. Kita masukkan dalam lambda ni. Okey, jadi cikgu kira lah. 8K tolak 8 sama dengan 8 darab 8 per 9. Gitu. Kita semakin hampir. Jadi dekat sini, kita buatlah. Okey, 8K tolak 8 sama dengan 64 per 9. Jadi 8K sama dengan 64 per 9 tambah 8. Jadi seterusnya hasilnya tadi bahagi dengan 8 lah kan. Kita akan dapat 17 per 9. Berjaya kita dapat nilai K. Jadi begitulah working step untuk mendapat soalan nombor 3. Oh, terlari kejap. Okey, selesailah untuk jawapan nombor 3. Okey. Bye-bye.